What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizuan. Episod kali ini tentang e-kasih. Ramai orang masih lagi tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan e-kasih. Dan untuk pengetahuan korang, e-kasih ini korang perlu faham, korang perlu tahu. Sebab apa? E-kasih ini adalah betul-betul penting bagi korang yang ingin memohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat khususnya. Sebelum ini aku ada buat video pasal JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan aku selalu cakap, syarat-syarat kelayakan adalah berdasarkan pendapatan garis kemiskinan, PGK per kapita semasa dan sebagainya. So, mesti korang nak tahu apakah maksudnya dengan lebih detail lagi. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan like video ini guys. Terima kasih banyak-banyak. E-kasih. Apakah e-kasih? E-kasih bukan sebenarnya bantuan, tetapi ia merupakan pengkalan data bersepadu isi rumah miskin. Aku akan jelaskan dalam bahasa yang begitu mudah. Pengkalan data yang mana semua data-data informasi-informasi orang-orang miskin di dalam e-kasih. Yang mana ini diwujudkan untuk membantu dan untuk mengenal pasti golongan-golongan miskin yang ada di Malaysia. Dan untuk pengetahuan korang, sistem ini dijadikan sumber rujukan bagi kementerian ataupun agensi-agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam program pembasmi kemiskinan. Dan sekali lagi aku beritahu, e-kasih bukannya satu bentuk program ataupun bukan satu bentuk bantuan. Ini adalah merupakan satu sistem data-data yang dikumpulkan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri yang sebenarnya mengandungi data isi rumah miskin dan juga miskin tegar. Bila sebut bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, mesti kalau tengok syarat kelayakannya, mestilah ada tulis pendapatan garis kemiskinan. Setiap 2 tahun sekali pendapatan garis kemiskinan ini akan diupdate dari semasa ke semasa untuk memastikan keseimbangan kewangan rakyat dan juga ekonomi Malaysia. Adakah ia seimbang ataupun tidak? Okey, merujuk kepada jadual ini adalah merupakan pendapatan garis kemiskinan PGK. Ialah pendapatan isi rumah secara bulanan yang disediakan oleh unit perancang ekonomi dan juga Jabatan Perdana Menteri. Kalau kita tengok kat sini, dia terbahagi kepada dua, miskin dan juga miskin tegar. Okey, dan juga dia ada terbahagi juga kepada bandar dan luar bandar. Okey, merujuk kepada negeri masing-masing memang berbeza. So, jika korang nak memohon sebarang bantuan, korang kena rujuk kepada pendapatan garis kemiskinan yang terbaru ini, yang baru dikemas kini melalui website e-kasih. Bila sebut PGK per kapita, maksudnya jumlah pendapatan bulanan semua ahli isi rumah dalam suatu tempat kediaman dan dibahagikan dengan bilangan ahli isi rumah. So, merujuk kepada jadual tadi, jika korang tergolong dalam kategori pendapatan garis kemiskinan ini, maka korang boleh register under e-kasih. Barulah mudah untuk korang memohon bantuan-bantuan yang melibatkan dengan syarat-syarat begini, iaitu contohnya seperti di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jika korang nak tahu maklumat korang telah didaftarkan di bawah e-kasih, senang saja. Korang boleh hubungi ICU JPM melalui Pejabat Pembangunan Negeri masing-masing. Maka di sini, jika maklumat korang sudah ada di dalam e-kasih, ini memudahkan untuk bagi korang memohon sebarang bantuan-bantuan. Sebab apa? Maklumat korang sudah ada dalam pengkalan data e-kasih. Maka korang tak perlu risau untuk memohon sebarang bantuan. Untuk pengetahuan korang, maklumat yang direkodkan di dalam sistem e-kasih, butiran KIR yang bermaksud Ketua Isi Rumah dan juga AIR yang bermaksud Ahli Isi Rumah. Ini termasuklah lokasi, kediaman, pendidikan, kemahiran, pekerjaan, harta, kesihatan, bantuan dan juga pendapatan. Ketua Isi Rumah KIR, kalangan ahli isi rumah yang bertanggungjawab atau diberi tanggungjawab terhadap kebajikan ahli isi rumah di mana dia tinggal. Dan juga AIR, ahli isi rumah bermaksud yang dianggap sebagai penghuni atau tanggungan di sesuatu tempat yang mereka tinggal. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ini. So, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan like video ini guys. Dan jumpa lagi. Aku Faizuan.
Assalamualaikum.